لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نواصي إن شاء الله تعالى يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة النساء ومن فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجهل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kuliah kita pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Wan Muhammad Safwan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, seluruh staf kepimpinan Masjid Al-Ubudiyah, Nazir Imam Bilal dan seluruh AJK. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita bersyukur kepada Allah Taala kerana begitu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita. Sama ada nikmat itu kita sedar ataupun tidak. Ataupun ada nikmat yang kita sedar tapi kita tidak bersyukur. Malah kita sering mengeluh. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum bahawa bila kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambahi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur akan nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, pedih. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah. Walaupun dah mungkin berpuluh tahun dah ataupun bertahun dah kita ni hadir ke rumah Allah. Tetapi kita tetap kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita. Pengajian kitab karangan Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada anak murid beliau, iaitu nasihat tentang ibadahmu hendaklah mengikuti aturan syariat. Kita taat kepada Allah ni, kita beribadah kepada Allah ni perlu ada ilmu. Perlu bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi intisari ilmu ni apa dia tuan-tuan? Yang kita duk belajar ni tuan-tuan. Hadir kuliah ni tak tahu berapa tahun dah. Hadir majlis ilmu, tujuannya untuk apa? Iaitulah untuk kita mengetahui cara-cara beribadah kepada Allah. Kerana kalau ibadah tanpa ilmu, al-amal bighairi ilmin. Amalan tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab amalan ditolak ni termasuk juga amalan yang dikerjakan tanpa keikhlasan kepada Allah. Itu lebih dalam lagi lah. Kalau dalam bab salat, kitabus salah, syarat-syarat sah salat.
arkanus salah, rukun-rukun salat. Kemudian ab'ad, sunat-sunat salat dan sebagainya. Doa-doa banyaklah tuan-tuan. Dalam solat. Puasanya. Apa lagi tuan-tuan? Segalalah ibadah yang kita kerjakan ni tuan-tuan. Kalau tanpa ilmu, sia-sia sahaja tuan-tuan. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadah itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita taat, ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikut aturan Allah, ketetapan Allah. Pada segala suruhan Allah, perintah Allah, apa saja yang Allah perintahkan, kita kena taat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cara-cara kita nak beribadah ikut ajaran ataupun ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya taat perintah Allah mengikut cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga larangan Allah dan perbuatan. Makna tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah ni, kita tertakluk ataupun terikat. Pertama, perintah Allah, iaitu kewajipan, kefarduan. Wajib buat. Tak boleh berdolak dalik, tak boleh bagi alasan, tak boleh. Wajib. Kemudian, larangan ataupun tegahan Allah. Maknanya kita wajib tinggalkan kerana larangan Allah. Kemudian perintah, larangan, kemudian ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Segala apa yang engkau katakan, semua perkataan kita tuan-tuan, ucapan kita ni, semua diambil kira tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, perkataan ni, ada seorang sahabat, dia minta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku. Maksudnya nasihat kepada saya, nasihat, bagi nasihat untuk diri saya. Maka Nabi SAW memegang lidah dia yang mulia dan mengatakan, jaga lidah kamu. Nabi keluarkan lidah yang mulia, Nabi kata, jaga lisan kamu. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, tentang lidah, percakapan ini. Maka tuan-tuan, lidah ni Masya Allah, dia tidak bertulang. Jaga lidah. Kalau tak ada apa yang nak dicakap, baik kita diam. Biarlah orang kata kita pendiam, lagi bagus. Kerana banyak bercakap, banyak salah. Cuma ceramah tak boleh lah. Ceramah kena bercakap lah. Takkan nak bahasa apa ni? Bahasa isyarat pula. Semua boleh mendengar. Kan? Jadi ceramah lain lah. Isyak terbenti lah. Maknanya tuan-tuan, kalau banyak bercakap, banyak salah dia. Bila bersalah, banyak salah, berdosa. Kalau dah dosa, tak taubat, tak mohon keampunan, mana tempatnya? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Ghazali. Segala apa yang engkau katakan. Segala apa yang engkau buat. Buat perbuatan.
Perbuatan ni af'al. Tangan kita, kaki kita bergerak ke mana, mata kita tengok apa, telinga kita dengar apa. Apa lagi? Perbuatan. Percakapan lisan. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Perbuatan apa pun, ucapan apa pun tuan-tuan, satu sepatah perkataan yang kita ucapkan itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Catat semua. Maka sebab itu orang yang bijak, dia sebelum dia bercakap, dia fikir dulu. Sebab itu orang yang fikir panjang, dia fikir, dia orang kata apa, dia tak terlanjur dalam ucapan dia. Contohlah kita dalam keadaan marah. Macam-macam kita akan cakap. Tapi kita fikir apa yang kita ucapkan itu tuan-tuan akan memberi kesan kepada orang. Kita nak marah dengan rumah kita. Kita fikir dulu. Patutkah aku cakap ni? Tak patut, diam. Berapa lama diam? 20 tahun. Bagus. 20 tahun. Berapa lama diam sampai mati? Tak apa. Melainkan isteri kita itu tuan-tuan buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita sebagai suami wajib mencegah, beritahu. Tapi kalau sekadar benda remeh-temeh saja, benda yang kita kata kalau kita boleh sabar je lah. Sama juga tuan-tuan, isteri dengan suami pun sama je lah. Dengan jiran, dengan siapa sajalah. Kita jangan biasakan dan mulut kita ni jangan cakap lepas. Yang dah lepas-lepas tak apalah, istighfar lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana nanti di hari akhirat kelak kita menyesal dengan ucapan-ucapan kita ni. Apa yang kita cakap tu kita menyesal. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga tuan-tuan perkataan kita, perbuatan kita. Dan yang engkau tinggalkan hendaklah mengikuti peraturan syariatnya. Makna tuan-tuan, perkataan, perbuatan, apa sahaja tuan-tuan, semua menepati syarak. Contohnya apa tuan-tuan? Menutup aurat patuh syariah. Ramai orang perempuan pakai tudung, tapi tak patuh syariah. Tudung singkat. Kepala dia bungkus, tu nama dia bungkus. Bukan tutup aurat, bungkus. Dia pakai baju, pakai tudung, pakai seluar, tapi ketat. Tu nama dia bungkus, bukan tutup aurat. Maknanya, seboleh-bolehnya dia cari baju yang ketat. Pakai. Supaya menampakkan tubuh dia yang langsing. Sebab dia jual produk. Ini semua tuan-tuan, orang kata fitnah akhir zaman belaka ni. Nak jual itu, nak jual ubat kurus, maka dia kena pakai pakaian yang ketat. Nak jual tudung yang singkat. Dia tak jual tudung labuh, tak laku. Tudung labuh ustazah je pakai. Bukan semua orang ustazah. Maka menutup aurat tidak menepati syarak. Dalam Al-Quran tuan-tuan, Masya Allah. Ini bab aurat lah. Wanita ni bukan kata pakai ketat ataupun menampakkan bentuk tubuh. Bunyi dia punya tapak kasut tu pun tak boleh. Wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma nukhfina min zinatihin. Orang perempuan berjalan, kasut dia tu bunyi macam mana bunyi kasut tu, kita tahu ini perempuan. Kita tak tengok lagi, kita tahu ini perempuan. Ataupun dia pakai wangian yang berlebihan. Kita wangi sungguh. Ini mesti perempuan.
Maka tu semua ini tak menepati syarak. Itu baru cerita aurat perempuan, pakaian, belum yang lain lagi. Belum lagi cara hidup. Tuan-tuan tengok cara hidup hari ni umat Islam macam mana. Ya? Cara hidup tuan-tuan. Nah, cara berpakaian, cara pergaulan, cara bersalaman, cara. Kalau orang bukan Islam, cara dia bersalam macam mana? Kalau lelaki bersalam dengan perempuan, yang lelaki salam perempuan, dia cium tangan perempuan tu. Maknanya dia menghormati perempuan tu, respect perempuan tu. Islam tak ajar begitu. Islam ajar bukan mahram kita, bukan anak beranak kita. Haram salam. Kalau orang kata, alah, nak pasal salam pun nak kecoh, dah susah lah. Bukan pasal kecoh tak kecoh, tuan-tuan. Kalau orang kata salam tak dan rasa apa-apalah, syahwat tak sempat nak syahwat lah. Kita jawab pada dia, tuan-tuan, kalau Allah haramkan, tak payah tunggu syahwat. Kan? Kamu kaitkan dengan syahwat, kenapa? Sebab tu kita nak berhadapan dengan orang yang jahil ni payah. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bagi umat Islam faham bahawa Islam itu, bila kita masuk, kita kena patuh taat keseluruhannya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, keseluruhan. Bukan kamu amal Islam ikut faham kamu je. Saya semayang, saya bayar zakat, saya pergi umrah, saya pergi haji. Baguslah. Baguslah kamu. Yang perintah Allah kamu buat tu bagus. Alhamdulillah. Tetapi masalahnya, perbuatan dosa yang kamu masih lakukan itu kena tinggalkan. Kemudian, orang-orang jahil ni dia akan kata, tunggulah saya dapat hidayah. Saya belum sampai seru lagi. Dia nak tunggu malaikat maut jemput dia ke? Dia ingat malaikat maut tu tunggu dia dulu ke? Tunggu dia taubat dulu baru cabut nyawa. Cara dia cakap tu betul. Hidayah Allah. Nanti Allah beri hidayah, betul. Tapi masa dia cakap tunggu Allah beri hidayah, masa tu dah dia kena taubat. Takut tak sempat nak taubat, tak sempat nak ubah cara hidup, daripada cara hidup orang bukan Islam, gaya hidup barat, nak ikut cara Islam, takut tak sempat mati dulu. Kata Imam Ghazali, tuan-tuan, dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang bertaubat ni, tuan-tuan, Masya Allah, dia punya bimbang, lepas dia bertaubat, dia ingin, maknanya dia nak dia terus mati. Sebab apa? Takut lepas taubat hidup, umur panjang, buat dosa balik. Takut mati masa lepas buat dosa. Jadi dia berkeinginan, lepas dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha, dia berharap dia mati. Mana mati selepas bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau tidak, maka dia akan menjadi dosa. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Ini berbalik kepada beramal, beribadah dengan ilmu. Contoh orang yang tak ada ilmu, dia pergi puasa pada hari raya. Hari raya haram puasa. Hari raya kena raya puasa. Raya pertama haram puasa. Raya kedua boleh kan? Raya kedua puasa 6 boleh. Kemudian haram juga puasa hari tasyrik,
hari tasyrik ni hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Haram puasa. Apa lagi contoh tuan-tuan? Buat ibadah tapi dapat dosa. Zahirnya dia puasa. Puasa baik tak baik? Baik kan? Siapa puasa hari ni hari Senin? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bukan senang nak puasa tuan-tuan, lapar. Isnin, Khamis, bagus. Tapi bila mana tak ada ilmu, mungkin ada dia belajar dengan tok guru mana. Tok guru tu kata, saya hari raya pun saya puasa. Tak tahulah tok guru mana, contohlah. Tak tahulah, kok ada. Wallahualam tak ada ke. Dia kata, saya hari raya pun saya puasa. Orang lain suka ria, saya puasa. Dia ingat dengan dia puasa pada satu Syawal tu, pahala besar lah. Rupa-rupanya haram puasa itu. Ya. Dan kata Imam Ghazali lagi, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Jadi puasa tu zahirnya ibadah. Tetapi bila dia puasa pada hari yang diharamkan, maka ia menjadi maksiat. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri. Maknanya duit haram. Dapat duit haram. Ya, dia dapat duit haram. Dia kerja apa tak tahulah. Dia ada kuasa apa. Jadi dia minta. Dia pau orang. Ni nak cerita kat mana? Cerita kat tepi jalan ke nak cerita kat ni? Contoh-contoh lah. Tak ada kaitan dengan siapa lah. Jadi kalau nak settle sini, bagilah apa yang patut. 50 tak boleh. 100 tak boleh. 300. Pau macam tu je. Jadi duit 300 tu tuan-tuan, dia belilah kain plekat, belilah kopiah, belilah. Jadi kopiah kain plekat dia tu, dia guna buat semayang. Guna duit haram. Maka tuan-tuan, dia punya sembahyang dia tu, Masya Allah. Salah, tu perintah Allah. Wa aqimis salah. Zahirnya, ibadah. Hakikatnya, maksiat kepada Allah SWT. Jadi kita boleh kiaskanlah contoh-contoh yang lain. Yang mana, daripada zahirnya ibadah, hakikatnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah lah. Saya yakinlah semua yang hadir ni semua baju daripada duit yang halal. Takkanlah beli kopiah, beli kain pelekat, beli jubah daripada duit haram. Kan? Tak masuk akal lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nak bagi contoh apa lagi? Ada orang dia naik motor curi. Dia pergi solat Jumaat. Kan? Dia pergi. Maknanya, kita kalau keluar dari rumah, jalan kaki, ke naik kereta, ke motor, naik apa pun, ganjaran pahala tu setiap langkah. Tapi oleh kerana dia naik motor curi, jadi pada zahirnya, perjalanan dia itu, maknanya dikira ibadah. Tapi oleh kerana naik motor curi. Jadi tuan-tuan kiaskanlah contoh-contoh yang lain. Yang penting tuan-tuan kita faham bahawa apa sahaja yang ada kaitan dengan perkara yang Allah haram, walaupun kita buat ibadah pada zahirnya, hakikatnya bukan ibadah. Maknanya bukan ibadah, maknanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memakai pakaian yang dicuri maka adalah juga berdosa walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah. Mungkin tuan-tuan ni mungkin fahamlah. Mungkin orang di luar sana jahil, mana kita tahu. Maka sebab orang ni tak sama. Ada orang faham, ada orang tak faham.
Ada orang ada ilmu, ada orang jahil. Mungkin kita kata, alah takkanlah, yang tu pun tak tahu. Ya, betul memang dia tak tahu. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga dia yang jauh dari agama, dia Islam. Mana nak tahu dia hidup di Amerika, hidup di mana, tak tahulah. Balik-balik pun tak tahu langsung pasal agama. Nah, yang kita dah tahu, alhamdulillah lah, Masya Allah, tabarakallah lah. Syukur pada Allah lah. Moga Allah kekalkan hidayah dalam diri kita lah, mati dalam iman, mati dalam Islam. Nah, ini yang bagi mereka yang tidak tahu. Ya. Wahai anakku yang tercinta, sayugia perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah sia-sia sahaja. Jadi tuan-tuan, maknanya pastikan segala apa yang dalam perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, sia-sia tuan-tuan, tak ada nilai di sisi Allah. Dan sayugia bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh atau keterlanjuran perkataan ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni tuan-tuan, maknanya tasawuf ni sebenarnya elok. Tasawuf. Apa maksud perkataan yang aneh-aneh ataupun perkataan yang keterlanjuran perkataan ahli tasawuf ni? Maksudnya, kata Imam Ghazali, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah bersungguh-sungguh, melawan hawa nafsu dan memotongnya dengan pedang riyadah, bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan-ucapan yang direka-reka sahaja. Jadi nak faham tentang tasawuf ni, tasawuf yang tak elok lah. Contohnya, kita maklum bahawa kita nak redha Allah, kita kena taat segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Jelas. Jadi bila mana ada orang mengajar, orang tak tahulah siapa, wallahualam lah. Mungkin dia kata, solat Jumaat ni sebenarnya mana-mana pun boleh. Tak semestinya di masjid. Saya solat di rumah je hari Jumaat. Tak? Dengar macam tu dah tahu dah. Ini tak boleh ikut ni dia ni. Nah, ini sesat lagi menyesatkan. Apa pula solat Jumaat buat sendiri kat rumah. Maknanya yang asas-asas tu kita dah tahu, jangan kita terpedaya. Ataupun dia kata, dia tanya kita, Tuan yakin ke selama ni Tuan beribadah ni betul-betul mengikut kehendak Allah Ta'ala? Atau dia tanya, Tuan ni ikut Nabi ke ikut ulama'? Dia timbulkan persoalan-persoalan yang pelik-pelik. Membingungkan kita. Atau apa lagi? Atau dia persoalkan akidah-akidah kita lah selama ni. Ataupun segala ibadah-ibadah kita. Mana yang aneh-aneh ni lah. Contoh mudah tadi lah, tak pergi solat Jumaat. Apa lagi contoh? Nak bagi contoh pening kan? Tak, maknanya yang pelik-pelik. Maknanya mudah bagi kita faham bahawa kita sebagai hamba Allah untuk nak dapat redha Allah mesti bermujahadah. Mesti ada, kata Imam Ghazali, riyadah. Riyadah ni latihan. Mesti susah. Dia tak dapat dengan mudah. Kena sembahyang, kena keluar zakat, kena berpuasa bulan Ramadan, kena macam-macam lagi lah. Kalau ada yang bagi tahu yang dia mengajar, dia kata, kita tak sembahyang pun tak apa, kita pakai niat je. Ini contoh-contoh yang mudah lah, supaya kita mudah faham. Solat pakai niat saja. Ataupun nak dapat redha Allah ni, dia ajarlah begini. Apa yang dia ajar tu semua
nak bertentangan, bercanggah dengan apa yang kita pegang selama ni. Mudah je. Sebab itu tuan-tuan, kenapa ajaran-ajaran yang terpesong, yang ajaran yang sesat lah. Kenapa? Yang mengikut dia itu, dia tidak pegang betul-betul asas Islam. Asas. Nah, maknanya kewajipan, kefarduan yang ma'ruf, yang maklum dah. Solat Jumaat, puasa bulan Ramadan, apalah. Yang semua orang tahu. Tiba-tiba ada orang lain kata tak wajib, kata tak perlu, ada cara lain dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan yang aneh-aneh, perkataan yang keterlanjuran. Atau kita sebut apa lagi? Ataupun ada dia kata kita ni kena capai satu tahap hakikat ma'rifat. Ini satu hal juga. Sedangkan kita tuan-tuan, syariat pun tuan-tuan tak lepas lagi. Dia pergi cerita hakikat. Nah. Seolah-olah dia kata berpuluh tahun dah umat Islam hari ni beribadah ni sebenarnya tak betul. Lah, tak betul pula dah. Ataupun dia kata ibadah umat Islam di Malaysia ni tak betul-betul ikut Nabi SAW. Nah. Sedangkan kita di Malaysia ni, setiap negeri ada muftinya, ada ahli majlis fatwanya dan sebagainya. Kita tengok dia atas bawah. Dia ni belajar mana? Kita tengoklah orangnya juga. Nah, bukan kita nak hina dia, tidak. Semua orang boleh bercakap agama, tak ada masalah. Tapi kalau kita jahil, jangan bercakap. Kita jahil bab agama. Kita kata, Wallahu a'lam, tu lagi bagus. Nah, maknanya, hanya Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul itu lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi bukan kita tak boleh bercakap. Bebas, semua orang boleh bercakap. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita bimbang. Bila dia nak cerita satu-satu ilmu, dia tanpa ilmu, dia tidak ada asas yang kukuh, maka dia akan terpesong. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dulu tuan-tuan saya pernah belajar silat. Saya tak sebutlah silat apa. Maka sebelum saya belajar silat tu, dan saya pun tak berlatih. Kalau saya berlatih, saya jadi jurulatih. Siap sampai akhir, siap pakai apa tu? Keris. Dia tusuk betul lah. Berderau darah saya tuan-tuan. Dia tusuk slow lah, tak laju lah. Maknanya dia. Jadi dalam belajar silat tu dia ajar akidah. Saya ingat lagi saya dengan tok guru saya almarhum Al-Fadil Ustaz Said Fadli Al-Yamani. Jadi ustaz ni tuan-tuan belajar berbelah tahun di Arab di mana. Dia angguk-angguk je orang silat tu cerita akidah. Dia angguk-angguk je. Dia berbelah tahun belajar. Kitab apa sebut je. Dia angguk-angguk. Tapi seingat saya tak adalah almarhum guru saya kata semua yang dia sebut tu terpesong belaka, tak adalah. Saya pun tak tanya kepada almarhum guru saya tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita kena berhati-hati. Mungkin tuan-tuan ada jumpa orang di luar sana macam-macam lah. Bukan saya nak kata yang belajar silat tu tak layak cerita akidah. Bukanlah, tidaklah. Tetapi maknanya pastikan. Yang mengajar, yang orang yang bercakap. Bila mana dia bercakap, orang mendengar. Kalau dia pergi ajar budak-budak remaja, budak-budak sekolah. Maka kalau budak-budak sekolah tu pegang dengan kata-kata dia kan susah. Siapa kata, tak ada pakcik tu. Siapa kata, ada tak abang tu. Dia kata, tak apa, tak semayang tak apa. Yang penting akhlak mulia dia kata. Yang penting hormat orang tua. Tu yang kami tak semayang tu. Contohlah tuan-tuan. Baik. Jadi, perkataan yang aneh-aneh. Kata yang Ghazali, ahli tasawuf. Dia tasawuf juga. Tapi tasawuf yang terpesong daripada landasan yang benar. Dan ketahuilah bahawasanya, lidah yang tidak dikawal itu, lidah yang tak dikawal. Lidah ni tuan-tuan kena kawal.
Kena jaga. Kita beri laluan kepada azan, kemudian kita buat kesimpulan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhir tuan, kita laju sikit insyaAllah. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal. Kata Imam Ghazali tuan-tuan, lidah kita tak jaga, tak kawal. Nah, mudah cakapnya, sebelum cakap tu fikir dulu, baru cakap. Dikawal itu dan hati yang tertutup. Hati tertutup ni tuan-tuan, Masya Allah. Bila mana Allah tutup pintu hati itu habislah. Khatamallahu ala qulubihim. Hati tertutup. Bila hati tertutup, tak dapat masuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dipenuhi dengan kelalaian. Lalai. Hidup penuh lara, penuh kelalaian. Dan syahwat. Syahwat yang tidak dikawal lah, yang tidak dibendung. Adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Maka celakalah. Lidah tak jaga, hati yang lalai, hati yang tertutup, syahwat yang tak dijaga, tak dibendung, celaka orang tu. Dan bila engkau tidak melawan nafsumu, tidak bermujahadah, nafsu kena lawan. Kemudian bermujahadah, mujahadah ni susah payah. Bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Jadi tuan-tuan, nak hati kita ni, maknanya hidup dengan cahaya ma'rifat. Ma'rifat ni, ma'rifah, arafah. Araf makna mengetahui. Mengenal Allah, memahami ilmu agama, mendalami ilmu agama. Maknanya hati yang hidup. Nak, kita semua ni tuan-tuan umat Islam, kalau ingat pada Allah, maka itu tanda hidup di sisi Allah. Tapi orang yang hidup, dia tidak ingat pada Allah, maka dia adalah seperti orang yang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita. Allah hidup, Allah hati kita ni dengan nur cahaya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap daripada kekurangan kejahilan diri saya mohon ampun kepada Allah SWT. Minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada saf kepimpinan Masjid Al-Ubudiyah, Nazir dan semuanya lah. Dan insyaAllah ada rezeki, panjang umur kita sambung lagi pada kuliah bulan hadapan. Saya ingat ada sekali lagi insyaAllah sebelum puasa insyaAllah. Allahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.